Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Ya, ini dia menggempakan sahabat semua ura-ura berkaitan dengan reshuffle ataupun pertukaran kabinet baru ya kerajaan perpaduan. Ya, adakah ini akan berlaku? Adakah ia akan berlaku sepenuhnya atau penambahan menteri kementerian begitu. Jadi ini yang menarik ya untuk kita dengar pencerahan daripada Lokman Adam ya, iaitu tentang reshuffle ataupun perubahan kabinet baru kerajaan perpaduan Malaysia Madani. Jadi mari kita tonton bersama dan dengar ya pencerahan daripada Lokman Adam ini. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk tersupport Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita tonton dan juga dengar ya pencerahan daripada Lokman Adam ini, sahabat-sahabat semua. Ya. Kalau kita lihat kabinet yang ada sekarang ni, dia punya saiz tu agak kecil. Okey. Memandangkan PMS kata ingin dapatkan saiz yang kecil, tapi bila ada reshuffle ni mungkin dia jadi besar. Tak seperti apa yang dijanjikan sebelum ni. Mungkin kabinet tu akan jadi besar. Ya. Tak seperti apa yang dikotakan sebelum ni. Sama ada ianya besar ataupun kecil, kita kena faham bahawa kalau sebelum ini the main concern kita ialah untuk pastikan kita dapat melakukan penjimatan seberapa maksimum yang boleh. Namun setelah 9 bulan kerajaan ini beroperasi, sudah pastilah Datuk Seri Anwar sudah dapat mengesan di mana kelemahan, di mana kekurangan, di mana kelebihan individu-individu tertentu. Maka ada kemungkinan terdapat kementerian-kementerian tertentu yang mungkin terlalu berat untuk dipikul oleh satu individu, mungkin terpaksa dipecah dua. Tidaklah sampai pecah tiga macam dulu sebuah kementerian yang dijaga oleh YB UB Yin, Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar, Tenaga dan Alam Sekitar, dipecah sampai 3. Satu Khairi Jaga, satu Tuan Ibrahim Tuaman, satu lagi Syamsul Anwar Nasara Jadi kita serahkan kepada kebijaksanaan Perdana Menteri apa yang beliau rasakan perlu beliau lakukan, dan dalam masa yang sama sudah pastilah ada kemungkinan besar akan berlakunya pertukaran kementerian, dan tidak mustahil juga ada juga kemungkinan bahawa ada juga berlaku pengguguran, sama ada menteri ke, timbalan menteri ke, digantikan dengan orang lain. Yang pasti satu tempat yang pasti akan diisi iaitu menteri KPDN. Itu hampir pasti kerana penyandang telah pun meninggal dunia dan kita dah pun berhadapan dengan pilihan raya kecil, maka tiba masa untuk susun balik. Cuma saya menjangkakan akan ada rombakan jugalah, akan ada rombakan. Sebesar mana rombakan itu kita tidak pasti. Kalau Datuk Seri Anwar berpuas hati dengan peranan yang dimainkan oleh setiap menteri, setiap timbalan menteri, maka tak besar rombakan tu. Tapi kalau beliau merasakan perlu ada pertukaran portfolio dan sebagainya, mereka yang sebelum ini aktif di pusat mungkin akan diturunkan untuk duduk di kerusi menteri besar, ataupun mereka yang hari ini duduk di kerusi menteri besar mungkin akan dinaikkan pergi ke pusat, di upgrade. So macam-macam boleh berlaku, macam-macam boleh berlaku. Sudah pasti setiap keputusan yang bakal dilakukan oleh Perdana Menteri ini sudah dirunding dengan presiden-presiden parti utama, terutamanya pengurusi Barisan Nasional, pengurusi GPS, pengurusi GRS, antara komponen-komponen yang besar. Jadi kita tak pasti bila tarikh pengumuman akan dibuat. Ianya mungkin boleh seawal esok sebelum pembentangan belanjawan, ataupun kemungkinan besar selepas belanjawan 13 hari bulan. Macam-macam boleh berlaku. Okey. Okey dok.
Kalau kita tengok Kabinet Muhyiddin dulu 32 menteri, 38 timbalan menteri. Adakah rasanya Kabinet Anwar ni bakal jadi seperti Kabinet Muhyiddin dulu? Dia besar ke ataupun Ini kita jangan spekulat. Kita jangan spekulat. Kita orang bawah ni mungkin mempunyai pandangan-pandangan. Tetapi orang yang berada di atas itu, mereka lebih tahu prestasi setiap kementerian, prestasi setiap menteri, prestasi setiap timbalan menteri. Jadi mereka juga lebih memahami jika ada tanggungjawab yang terlalu besar perlu dipecahkan, maka tak kira lah berapa jumlah menteri dan timbalan menteri yang perlu diwujudkan, kementerian baru yang perlu diwujudkan, ataupun mungkin tak mustahil juga ada kementerian yang akan digabungkan. Ada juga yang beranggapan bahawa perlu diwujudkan kementerian wilayah. Tetapi kalau tiba-tiba menteri di Jabatan Perdana Menteri itu memikul tugas menteri wilayah sama, maknanya kalau dulu satu department dia jaga, sekarang dia kena jaga dua portfolio. Tapi bawah dia tu mungkin dia tambah jumlah timbalan menteri pun possible juga, Jadi apa pun kita nak beritahu bahawa setiap keputusan itu setelah diteliti dengan sedalam-dalamnya dan dibincangkan di kalangan ketua-ketua komponen utama di dalam kerajaan perpaduan ini. Tapi tu contohlah kalau kita buat rombakan kabinet dan sebagainya kan, bila kita dah dapatkan keyakinan untuk tarik pelabur untuk melabur dekat Malaysia kan, tiba-tiba bila ada rombakan kabinet macam ni, tak ke ianya memberi kesan sedikit sebanyak terhadap saya rasa dia tak beri kesan kerana Perdana Menteri tetap orang yang sama, timbalan Perdana Menteri pun mungkin tetap orang yang sama, pertukaran portfolio saja, orang tengok siapa Perdana Menteri, itu yang paling penting. Yang kedua, orang mungkin tengok siapa Menteri Kewangan, siapa yang menjaga MITI, siapa yang menjaga ekonomi. Ini antara portfolio-portfolio penting yang orang mungkin pandang. Tapi saya yakin setiap kabinet reshuffle ataupun rombakan kabinet, ianya adalah untuk memastikan bahawa jentera kerajaan, anggota pentadbiran yang dilantik untuk memegang portfolio setiap kementerian itu akan dapat menyumbang dengan lebih baik. So pelabur pun tahu bahawa tidak ada kerajaan yang akan rosakkan kabinet ni. Sudah pasti mereka akan cuba memperbaiki kabinet mereka. Okey. Itu tadi pasal adakah memberi kesan kepada pelabur. Soalan saya, adakah rombakan kabinet yang bakal dilakukan oleh Datuk Seri Anwar ni, dia akan memberikan kesan kepada pengundi-pengundi parti, ahli-ahli parti? Jika ada pemimpin mereka digugurkan ke, ada pemimpin yang mereka itu sebabnya kita sebagai ahli parti ni, kita kena tahu di mana kita berada, kan? Maklumat yang kita ada mungkin kita nampak surface saja, di permukaan saja. Tetapi bila pemimpin buat keputusan, dia bukan hanya berdasarkan maklumat yang kita nampak dengan mata kita secara fizikal. Mungkin dia ambil kira soal apa yang berada di bawah dasar laut ni, So sudah pasti bila pertukaran itu terpaksa dilakukan, ianya adalah tujuan untuk memperbaiki kementerian, prestasi kementerian, tata kelola dan sebagainya, Tak ada yang nak menjahannamkan, mesti untuk memperbaiki. Dan dalam masa yang sama juga, kita tak nafikan ada kemungkinan juga mereka-mereka yang berpengaruh, kalau sebelum ini mereka ditempatkan di satu tempat yang dirasa agak strategi. Kalau tiba-tiba bertukar portfolio itu, janganlah bak kata orang tu memberontak ke, dan pengikut-pengikut ni merajuk dan sebagainya. Sudah pasti ada sebab di atas segala tindakan-tindakan yang diambil dalam usaha untuk memperbaiki kabinet ini.
Yang penting sekarang ni fokus kita selepas kita melalui banyak pilihan raya di 6 buah negeri, kita melalui pilihan raya kecil di Pulai, di Simpan Jeram, di Pelangai. Ini masa untuk fokus memberikan khidmat terbaik kepada rakyat. Jadi software update. Bukan masa untuk kita main politik lagi. Siri-siri, bibit-bibit melayan kerana pembangkang dengan mengikut rentak dan tari mereka ni patut dihentikan. We don't waste our time. Ada benda-benda yang diorang buat, ada kalanya kita perlu diamkan. Contohnya geng-geng mabuk ketum macam yang membuat laporan polis yang kita tak payah bazir masa. So tak payah bagi diorang langsung liputan. Abaikan saja. Sebab kerja mereka ni mana buat tak? Kerengga-kerengga ni. Mana ada kerengga yang kita lepaskan dekat badan kita ni, dia tidak mengganggu kita. Tak menyebabkan kita gatal, tak gigit kita. Memang kerja kerengga itulah dia. So kita kena face the fact that kita fokus jaga rakyat sekarang ni. Kita ketepikan sebarang gangguan-gangguan oleh nyamuk-nyamuk. Tak payah kita kacau. Biarkan. Itu lebih baik. Itu. Dalam keadaan Malaysia sekarang, yang mana lebih penting bagi Datuk Seri Anwar? Adakah meletakkan orang yang betul-betul boleh deliver dekat sesebuah kementerian, atau meletakkan seseorang bagi mengukuhkan kestabilan politik? Dua-dua penting. Pertama, you got to put the right person yang boleh deliver kerja tu, yang ada credibility, yang ada kemampuan untuk memegang sesuatu portfolio. Itu juga penting. Dalam masa yang sama, perlu juga mengambil kira pengaruh yang dimiliki oleh seseorang individu. Bukan boleh kita main buang orang tak tentu pasal. Kesan dia, repercussion akibat daripada kita membuang ataupun downgrade seseorang, itu pun perlu diambil kira. Namun sebagai Perdana Menteri, sudah pasti Datuk Seri Anwar kadang-kadang perlu mengambil keputusan yang sukar. Kadang-kadang orang tak masakan, takkanlah dia ni drop. Dia ni penting kot, jawatan penting dalam parti. Kenapa kena turunkan dia pergi ke negeri? Ini pun mungkin apa ni akan menjadi kontroversi. Tetapi sudah pasti setiap risiko yang diambil oleh ketua kerajaan dalam menyusun semula untuk memastikan kelancaran kerajaan ini, mesti ada sebab dan musabab. Kita tak tukar orang sesuka hati. Tapi kalau benda yang Datuk cakap tu betul-betul berlaku, rombakan kabinet di peringkat pusat ni, adakah dia akan memberi kesan juga pentadbiran di kerajaan negeri? Possibility tu ada. Tetapi yalah, kalau kita ada perubahan di peringkat pusat dan melibatkan negeri, maka negeri itu juga sudah pastilah akan diperintah ikut acuan baru. Ikut acuan baru, cara pentadbiran yang baru. Dan saya tidak fikir bahawa PMX akan kata orang itu menukar sesuka hati tanpa mengambil kira prestasi yang sepatutnya dijaga di peringkat negeri. Maknanya kalau ada orang tu dipindahkan ke pusat, beliau sudah pasti akan pastikan pengganti orang yang di negeri itu mestilah orang yang betul-betul mempunyai kemampuan untuk mentadbir negeri. Ataupun kalau ada ketua kerajaan di peringkat negeri yang dinaikkan pangkat ke pusat, sudah pastilah keberadaan orang itu di peringkat nasional juga penting, sangat penting dan sangat diperlukan. Mungkin yang ada hari ini ada setengah-setengah yang ada pengalaman sikit, ada setengah-setengah yang kata orang tu terlalu junior, terlalu mentah, perlu mendapat bimbingan orang-orang yang senior yang berada di peringkat negeri, yang perlu dibawa ke peringkat pusat. Ada watak-watak tertentu yang mungkin Datuk Seri Anwar fikirkan
orang macam ni perlu untuk duduk di sesuatu portfolio. Tapi kalau tengok Ya. sekarang ni dah menjadi macam satu trend, kerajaan kita kebanyakan menteri dipenuhi oleh senator-senator yang kalah di pilihan raya di peringkat parlimen. Dia senator ni tak semestinya senator yang kalah. Ada kemungkinan orang tu ahli Dewan Undangan Negeri, tapi dia nak di-upgrade pergi ke pusat, maka perlu juga dia dilantik sebagai senator. Ini pun mungkin berlaku. Tidak dinafikan ada juga yang bertanding dalam pilihan yang lepas tapi kalah. Tapi kalau difikirkan beliau perlu dibawa masuk untuk duduk di dalam portfolio tertentu bagi memastikan kelancaran kementerian tertentu, mungkin juga orang yang kalah tu juga boleh diletakkan, ditempatkan untuk menjadi senator dan kemudian dilantik. Itu semua boleh berlaku lah, boleh berlaku. Kita tak tahu lagi, tetapi itu adalah perkara normal dalam mana-mana kabinet reshuffle. Orang yang dah kalah pilihan raya pun mungkin dibawa masuk balik. Kalau mereka ni ada kepakaran-kepakaran yang tidak dimiliki oleh mana-mana ahli parlimen yang sedia ada, nak buat macam mana? Betul tak? Kita tak boleh tangkap muat semua sekali orang yang menang pilihan raya saja duduk di dalam kabinet. Cuba beritahu, siapa yang pernah menjadi Perdana Menteri tak pernah melantik senator? Tak ada. Mahathir pernah melantik Anwar Musa yang kalah pilihan raya sebagai senator berpuluh tahun yang lalu ketika Anwar berusia 31 tahun. Muhyiddin pun pernah. Razif Jidin yang kalah dengan Anwar Musa dilantik senator, malah dilantik sebagai Menteri Kanan. Level timbalan Perdana Menteri tu Razif Jidin. Siapa lagi? Datuk Seri Ismail Sabri pun pernah melantik senator menjadi duduk di dalam kabinet dia. Siapa? Tengku Zafrul. Tapi dia masa tu dia tak kalah lagi lah. Dia ambil profesional. Datuk Seri Najib pun pernah melantik Wahid Omar. Wahid Omar dia dulu CEO Maybank kan. Duduk di dalam kerajaan ni, dilantik sebagai senator. So mana-mana kerajaan pun ada kalanya kita perlu membawa orang daripada luar, daripada teknokrat ke ataupun ahli politik yang tewas pilihan raya ke, tetapi dia ada kepakaran tertentu untuk ditempatkan di tempat-tempat ni. Jadi tu untuk reshuffle ni tu, pandangan tu adakah dia hanya akan membabitkan kementerian-kementerian yang dipegang oleh PH dan BN sahaja ataupun meliputi juga gabungan Sabah Sarawak? Kerajaan Datuk Seri Anwar ni meliputi semua 147 ahli parlimen. Jadi ianya bukan satu reshuffle yang melibatkan BN dan PH saja. Kalau mereka merasakan ada tokoh-tokoh tertentu daripada Sabah ke, daripada Sarawak ke, perlu diubah kedudukannya, digantikan dengan orang lain yang lebih efektif dan sebagainya, tak mustahil. Ataupun mungkin ada timbalan menteri dalam pemilihan parti kalah pilihan raya, kalah pemilihannya, kemungkinan besar ditukar dengan mereka yang mempunyai jawatan yang prominent di peringkat parti dia, pun tidak mustahil juga, boleh berlaku. Okey tu. Saya lebih tertarik dengan kekosongan jawatan di Menteri Kewangan ni, sebab kita faham Anwar Ibrahim juga menyandang sejak bila Menteri Kewangan tu kosong? Tak, maksud saya selain daripada Perdana Menteri itu sendiri. Sebab Anwar Ibrahim sebelum ni pernah cakap berkenaan dengan ni, mungkin bakal ada Menteri Kewangan kedua ke dan sebagainya. Saya dah ulas Kalau ikutkan memang hari ini fokus Datuk Seri Anwar Ibrahim saya nampak
banyak dalam usaha untuk membawa pelabur-pelabur kembali melabur di negara kita. So dia banyak keluar dan dia banyak repair hubungan diplomatik. Dan dia pergi ke PBB dan sebagainya, pergi menghadiri mesyuarat ASEAN dan sebagainya. So kalau misalnya beliau seorang handle ekonomi ni, ada kemungkinan besar kata orang tu, kalau ada 2 orang menteri kewangan, mungkin lebih efisien. Maknanya ada orang yang buat kerja memastikan, ada orang yang follow through kerja-kerja yang Datuk Seri Anwar mungkin tak boleh nak selesai sendirian disebabkan keterbatasan masa dan sebagainya. So Datuk Seri Anwar boleh memikirkan sama ada dia nak upgrade Datuk Seri Ahmad Maslan ke, timbalan Menteri Kewangan 1 menjadi Menteri Kewangan kedua ke, ataupun dia boleh ambil pakar-pakar macam Tengku Zafrul yang pernah menjadi Menteri Kewangan jadi Menteri Kewangan kedua. Ini semua boleh berlaku. Jadi macam sekarang Datuk Seri Anwar dah ada 2 timbalan Menteri Kewangan. Ya. Kenapa dia perlu melantik seorang Menteri Kewangan? Adakah portfolio yang dipegang Anwar tu tak Dia, baik? kita kena faham limitation sebagai timbalan Menteri Kewangan dengan Menteri Kewangan kedua tak sama. Menteri penuh. Level Menteri penuh dengan level timbalan Menteri tak sama. Kuasa-kuasa dia pun terhad. Bidang kuasa dia terhad. So kalau dirasakan perlu satu kementerian ada 2 menteri, tak mustahil. Tak semestinya Kementerian Kewangan dia boleh jadi Kementerian Sumber Asli ke. Satu kementerian ada 2 menteri, contoh kan, ataupun kementerian yang dirasakan menteri hari ni pikul tanggungjawab tu terlalu besar. Mungkin dia akan ada 2 menteri satu kementerian, satu jaga ABC, satu lagi jaga DEF. Boleh juga. So ini atas Perdana Menteri. Macam bajet lah, satu pengurusan, satu pembangunan. Possible. Possible. Alright guys, itu dia pencerahan daripada Lokman Adam ya berkaitan dengan kabar-kabar, berita-berita yang mengatakan kononnya ada perubahan ya, reshuffle ataupun perubahan dalam kabinet untuk kerajaan perpaduan ini. Jadi kita menarik ya untuk kita tunggu bersama sahabat semua. Adakah benar perkara ini akan berlaku? Tapi yang pastinya satu kementerian yang tidak mempunyai menteri sekarang ini yang pastinya akan ada pelantikan baru. Ya, siapakah individu itu yang masih menjadi tanda tanya ya. Sebelum ada seperti yang kita tahu ada nama-nama yang sudah di forward oleh setengah parti komponen dalam kerajaan. Namun sehingga hari ini kerana kesibukan Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, mungkin dalam masa terdekat ini bakal diumumkan. Jadi apapun sebenarnya sekiranya ada perubahan, reshuffle dan sebagainya, apa yang kita harapkan adalah setiap mereka yang dilantik itu akan melakukan tanggungjawab mereka sebaik mungkin ya untuk membantu Perdana Menteri kita untuk keluar dan mencari solusi kepada permasalahan yang sedang kita hadapi hari ini. Kerana apa yang kita hadapi hari ini bukan saja di Malaysia, tetapi melibatkan ya negara-negara lain juga. Ya, kerana ini adalah isu antarabangsa, melibatkan semua negara, sahabat semua. Walaupun pembangkang mengatakan ya ini gagal ditangani dan sebagainya, tapi kalau kita lihat semasa mereka menjadi kerajaan 33 bulan, mereka lagi gagal sahabat-sahabat semua. 3 tahun. Ya, mereka lagi gagal dalam banyak perkara. Tapi hari ini kerana mereka cuba menyembunyikan, menutup segala kegagalan mereka tu, mereka seringkali menjajah fitnah, tuduhan kononnya kerajaan ini gagal, kononnya kerajaan ini tidak berupaya untuk menyelesaikan banyak isu. Tapi sebenarnya isu-isu ini sebenarnya diwarisi daripada legasi kerajaan sebelum ini yang ternyata gagal ya di dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Indonesia Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.